Kerana asal fitrah manusia ni fitrah yang baik. Tapi kenapa akhirnya kadang-kadang tergelecoh kita panggil, terpesong tu kerana sebab tipu. Dan manusia hari ini jadi rosak kerana sebab apa? Ditipu. Yang kena tipu duit, kena scam. Yang kena tipu perniagaan, yang kena tipu pelaburan, macam-macam. Akhir jadi rosak manusia itu kerana sebab tipu. Kerana apa? Kerana awal peristiwa manusia itu telah ditipu dah. Siapa yang menipunya? Syaitan. Maka yang ni yang perlu kita ada kesedaran. Perlu ada kesedaran. Yang kesedaran inilah menyebabkan kita payah untuk ditipu. Setiap masa kita digoda dan ditipu. Setiap masa. Kerana awal Nabi Adam dan Hawa ditipu oleh syaitan. Bukan kerana keinginan Nabi Adam untuk melanggar perintah Tuhan, tak ada. Bukan kerana keinginan mereka untuk lawang apa yang Tuhan suruh, makan daripada pohon yang dilarang tu, syajaratul khuld, pokok kekal, pokok yang memberi kekekalan, memberi orang tu kekal. Tapi kenapa? Kerana tipu yang dia canang-canang oleh syaitan. Pada hari ini, pada masa ini, dunia pun manusia ni banyak menghadapi tipuan-tipuan macam-macam. Maka orang yang mempunyai kesedaran, orang inilah yang akan terselamat daripada banyak tipuan-tipuan tu. Habis duit banyak-banyak, tiba-tiba kena tipu. Habis cahaya korang ni, tiba-tiba tidak boleh dipercayai. Macam-macam janji ditaburkan, tetapi tidak ditepati, bahkan dicapati. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, setelah Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa dijita dalam syurga, berlakulah peristiwa makan pohon khuldi tersebut, maka Allah Ta'ala campakkan ke dunia. Bila campak di dunia ini, tak campak sekali. Tidak campak sekali. Adam jatuhnya di India. Jatuhnya di India. Ini cerita ini disebut oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dia dari segi hadis yang sahih atau riwayat yang kuat tidak adalah, sebab ini peristiwa yang berlaku lama. Jadi peristiwa-peristiwa ini kebanyakannya kita dapati dalam riwayat-riwayat yang diambil daripada kitab-kitab sebelum daripada Al-Quran, daripada riwayat Israiliyat. Cumanya riwayat tersebut jika tidak bercanggah dengan akidah dan juga konsep prinsip Islam, para ulama memberi ruang untuk kita sebarkan dan juga kita boleh untuk kita maknanya bacakan, tak ada masalah. Cumanya kalau cerita-cerita yang berkaitan dengan perkara yang menyalahi akidah, perkara yang bertentangan Nabi Daud bergocoh dengan Tuhan contohnya, tu kita tak boleh terimalah. Adapun berkaitan dengan peristiwa-peristiwa cerita-cerita ini, Nabi SAW kata hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah tentang Bani Israel ini, apa yang mereka riwayatkan tidak ada masalah, selagi mana dia tidak bercanggah dengan akidah Islam. Maka dalam riwayat menyatakan bahawa Nabi Adam ni tercampaknya ke India, dan Siti Hawa ini tercampaknya di Jeddah. Jeddah tu lah, Jeddah. Jadi kerana itu Jeddah tu nama Jeddah atau Jeddah tu kerana nenek-nenek. Jaddah itu ialah merujuk kepada nenek puang. Nama Jeddah tu. Kita taksi atau bas tak daripada Haram ke Jeddah. Orang kata Haram Jadah. Mana Haram Jadah ni? Punya pergi daripada tanah haram nak pergi ke Jeddah. Haram Jadah. Haram Jadah. Nak pergi ke tanah haram, nak pergi Jeddah pula. Tak apa nak pergi. Jadi tempat yang jatuhnya Adam dan Hawa ni jauh. Bayangkanlah daripada India tersebut jatuh. Dan ketika jatuh itu Nabi Adam
ada wangi-wangian, ya, di syurga ni wangi. Terlekatnya jatuh, terlekat di pokok, maka pokok tu bau wangi. Dan wangian daripada pokok-pokok yang ada ni ialah lekatnya daripada wangian yang ada pada diri Nabi Adam yang turun daripada syurga. Itu kisah itu sebagaimana saya sebutlah, bukan nak tak percaya pun tak apa, kerana dia riwayat daripada sumber ahli kitab yang diriwayatkan oleh ulama tafsir. Maka apabila jatuh gitu, jatuhnya bila? Jatuh fi zulumatil lail, pada kegelapan malam. Jadi malam ni dia ada kat dunia. Syurga tak ada malam. Dalam syurga tak ada malam. Dalam syurga dia tak ada malam siang tak ada. Dia hanya waktu siang, waktu duha, yang mana ada teduhan pokoknya, yang teduhan pokok tu, dahan pokok tu 1000 tahun dengan kuda laju pun tak habis-habis. Maknanya manusia duduk dalam bawah bayangan pokok yang mana waktunya waktu siang, waktu duha. Makna waktu yang begitu indah, waktu yang tidak panas terik, duduk dah di bawah teduhan pokok. Itu antara sifat yang diriwayatkan ulama tentang sifat apa yang ada dalam syurga. Tentulah yang berlaku nanti lebih lagi. Cuma itu untuk mendekatkan kefahaman kita bagaimana. Bila jatuh pada malam hari, susah kerana tak pernah dihadapi dan tak pernah rasa macam apa ni gelap sangat ni. Tak nampak apa-apa. Maka Nabi Adam AS memohon dan berdoa mengharapkan Allah Ta'ala berikan cahaya, berikan kelapangan supaya dia dapat lihat dan dapat hidup. Maka terbitlah fajar. Dan diriwayatkan yang juga kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, antara orang yang pertama solat subuh ialah Nabi Adam alaihissalam. Apabila Allah Ta'ala turun pada waktu malam, susah, resah hatinya kerana gelap. Dia doa supaya Allah Ta'ala hilangkan kegelapan itu, lalu terbitlah cahaya fajar, sikit demi sikit. Sembahyangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala telah menghilangkan gelap malam dan mendatangkan cerah siang. Kalau kita lihat contoh dalam kitab Munyatul Musalli dan seumpamanya, benda ini disebut. Begitu juga riwayatnya sebenarnya tidaklah kuat, tetapi para ulama meriwayatkan juga sekadar meletakkan kemunasabahan, dan perkara ini boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Ala kulli hal, benda ini kemunasabahannya itu ada kemunasabahannya. Baik. Setelah daripada itu, maka susah hatilah Adam ni kerana temannya Hawa tidak ada sekali. Lalu dia pada sana dengan wahyu dan juga petunjuk Allah, kerana akan disuruh Adam ini untuk mendirikan dan meletakkan asas serta menaikkan balik tinggalan asas tapak yang malaikat buat di rumah pertama yang dibina di bumi ini untuk beribadat pada Allah, iaitu Kaabah. Jadi Kaabah ini yang dibuat oleh Nabi Ibrahim ialah wa idh yarfa'u Ibrahimu al-bait. Ibrahim hanya mengangkat balik. Asas tapak Kaabah itu telah ada awal lagi. Sebelum Nabi Ibrahim hanya gali-gali dan tambah dan angkatkan balik binaan yang telah hampir hilang terkambuh tu, dibina balik, ditinggikan balik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala guna wa idh yarfa'u, ketika mana Nabi Ibrahim mengangkat binaan Kaabah itu, dia tinggikan dan angkat binaan Kaabah. Kerana Kaabah ini dah ada pada sebelum itu, maka Nabi Adam alaihissalam disuruh oleh Allah pergi ke Kaabah ini. Di situlah dalam perjalanannya Adam dan Hawa ni bertemu di
di Arafah. Arafah, berkenalan orang panggil, kenal. Arafah dalam bahasa Arab ni makna kenal, berkenalan, tahu menahu. Maka di situlah yang kita sebut nama Arafah itu datang. Antara lain juga ialah kenapa dinamakan Arafah itu Arafah, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim meninggikan binaan Kaabah untuk menjadi tempat peribadatan manusia, maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Ibrahim dengan suruh malaikat Jibril ajar kepada Nabi cara-cara beribadat, manasik haji ni, tawafnya, sa'inya, wukufnya. Disuruh malaikat Jibril ajar Nabi Ibrahim bagaimana untuk menunaikan manasik al-hajj, amalan-amalan haji. Maka setiap kali malaikat Jibril tunjuk kepada Nabi Ibrahim, ni buat gini, tempat ini buat gini. Setelah ditunjuk, Jibril akan tanya, Arafta? Arafta, adakah kamu telah tahu sekarang? Pergi ke tempat lain pula. Setelah diajar Nabi Ibrahim macam mana tempat nak buat ibadat sini, Arafta, adakah kamu tahu? Maka ditanya dan ditanya Nabi Ibrahim setiap kali selepas itu, Arafta, adakah kamu telah tahu? Adakah kamu telah tahu? Maka dinisbahkan Arafah itu kepada perkataan ataupun apa yang berlaku ini. Dan sebahagian ulama menyatakan Arafah itu dinamakan Arafah kerana di situlah bertemunya manusia daripada segenap ceruk dunia ini mari. Daripada hujung dunia sampai hujung selagi. Daripada setiap negeri tanpa mengira bangsa, warna kulit, negara, bahasa dan saiz badan manusia. Di situ masing-masing berkenalan. Masing-masing berkenalan. Hak ni kenal daripada ni, hak ni kenal daripada ni. Sebab itu Arafah ini bukan tempat untuk tidur sebenarnya. Orang pergi haji dah kan? Tak. Orang pergi haji, tuan-tuan, muslimin muslimat yang Allah Taala beri rezeki untuk telah pergi haji dan yang akan pergi haji, dan kita doalah untuk semua kita dapat tunaikan ibadat yang kelima ini. Jadi tempat di Arafah ni bukan tempat untuk tidur. Sebab itu orang suruh simpan tenaga betul-betul, guna masa betul-betul untuk hari Arafah tu dimanfaatkan sepenuhnya. Sama ada dengan perkara-perkara ibadat, doa semayang ke, tak kira lah. Dan di situ juga kita berkenalan dengan macam-macam orang. Berkenalan macam orang. Kalau orang keluar pada kemah dia lah, orang keluar pada kemah dia pergi, akan jumpa macam-macam orang. Yang mana pengalaman ni pengalaman kalau sekali buat haji makna seumur hidup lah, yang tidak akan dapat di tempat-tempat lain. Jadi kerana bertemunya manusia, mereka saling berkenal-kenalan antara satu dan lain, maka dinamakan tempat itu Arafah. Maka kita kaitkan dengan Arafah ini pengenalan manusia kepada diri dia. Kerana bila makna Arafah itu ialah makna kenal, yang orang sebut makrifah, asal daripada perkataan Arafah. Daripada Arafah, makrifah, kenal diri, mengenal hakikat diri. Semua itu merujuk kepada kita mengenal kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhan kepada kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat apa lagi yang berkait dengan Arafah ini dan tempat tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencipta manusia ni, Tuhan cipta, Tuhan adakan manusia ni ada matlamat dia, matlamat hidup. Apa dia? Sebagai hamba Allah, mentauhidkan Allah.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ketika mana Allah Taala akhadha, telah mengambil janji, ambil janji daripada anak Adam, min zuhurihim dzurriyyatahum, daripada tulang belakang mereka, zuriat bagi Adam. Apa yang nak diberitahu dalam ayat ini? Bahawa kita ni sebelum lahir ke dunia ini, sebelum diberanakkan oleh mak kita, telah berlaku peristiwa aku janji. Ini peristiwa orang panggil aku janji. Peristiwa perjanjian telah berlaku. Sebab penciptaan kita bukan sia-sia. Tuhan bukan buat ikut mulah duduk dunia ni buat macam-macam tak. Ada matlamat objektif. Objektif kita nak kembali pada syurga. Tapi kena ikut peraturan supaya nanti jalannya sampai ke syurga. Maka janji ini Allah Ta'ala ambil awal dah. Sebelum anak-anak Adam ni lahir dalam bentuk manusia kita sekarang ni, kita panggil roh-roh itu, roh-roh manusia sekalian tu Tuhan cipta habis dah. Daripada awal manusia yang pertama sampai manusia terakhir, Allah Ta'ala telah cipta siap dah roh. Allah Ta'ala cipta siap dah yang akan hidup nanti. Sama ada hidup lama atau hidup sekejap mati, Allah Ta'ala siap cipta roh. Tunggu masa sahaja bila dikandung oleh ibunya, sampai cukup masa, malaikat akan letak roh dalam janin. Jadi roh-roh anak Adam sekaliannya Tuhan himpunkan di mana? Di tempat namanya Wadi Nu'man. Wadi Nu'man. Wadi Nu'man ini, wadi ni makna tanah rendah lah. Tempat ni ada lagi. Ni bukan tempat di alam khayalan ni. Tempat ada ni. Tempat ada. Yang duduk di Mekah dekat dengan Arafah. Maka di situ namanya Wadi Nu'man. Tuhan himpun sekali. Roh-roh anak Adam ni, beriak lah, kita bahasa kita beriak ramai ni himpun situ. Tuhan ambil janji dengan setiap orang. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah Ta'ala menyaksikan atas diri mereka sendiri. Apa soalan Allah Ta'ala? Alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Tuhan tanya. Pengiktirafan tentang ketuhanan Allah itu. Tuhan tanya, kenal tak aku siapa ni? Kenal tu, makrifat dak aku ni. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Apa jawab? Semua sekali. Hatta orang beriman, orang kufur yang kufur sekarang ni pun, roh mereka jawab dengan jawapan sama je. Roh manusia ni jawab dengan satu jawapan. Qalu bala. Mereka kata bahkan kami kenal. Kami mengakui bahawa kamu tu Tuhan kepada sekalian alam. Kamu tu Tuhan kami. Semua roh, semua beriman dan percaya. Fir'aun, roh Fir'aun pun gitu. Namrud pun gitu. Hak paling jahat lah manusia yang ingkar. Semua rohnya itu menyaksi dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidna. Bahkan kami naik saksi. Syahidna. Sebab itu kita mengucap asyhadu. Kita naik saksi. Kerana apa? Kerana awal-awal janji kita tu syahidna. Awal-awal kita mengaku depan Allah Ta'ala tu, kita menyaksikan. Saksi ni tuan-tuan bukan makna tengok. Saksi bukan dengan makna saksi yang dalam kalimah syahadah ni, bukan dengan makna tengok. Sebab ada salah faham yang berlaku di kalangan orang. Dia kata aku naik saksi. Dia kata saksi ni mesti kena tengok. Orang saksi anak bulang, dia tengok anak bulang.
Saksi kejadian jenayah ditengok jenayah itu berlaku. Saksi kemalangan ditengok kemalangan berlaku. Saksi syahadah, siapa tengok? Syahadah apa? Syahadah Allah, syahadah Muhammad. Siapa yang tengok Allah, siapa tengok Muhammad? Oh, ni salah faham jauh ni. Ini salah faham yang sangat-sangat jauh dan boleh bawa kepada kesesatan. Bawa kepada kesesatan. Apa dia? Dengan memahamkan makna syahadah tu, asyhadu itu dengan makna melihat. Dengan makna melihat. Dah apa sebenarnya makna? Makna bagi asyhadu itu bukan sekadar tengok dengan mata. Itu betul. Memang ada makna asyhadu tu aku tengok. Dengan makna anzuru. Ada. Tetapi makna syahadah ialah aku mengetahui dan aku i'tiqad, aku yakin dan aku pegang. Itu makna asyhadu tu. Naik saksi maksudnya dalam bersyahadah ni makna aku tahu, aku yakin dan aku i'tiqad. Sebab itu golongan-golongan sesat yang membawa ilmu kenal diri juga, tapi ilmu kenal diri yang bukan betul. Ilmu kenal diri yang dok kenal diri orang panggil. Ilmu kenal diri, nama je ilmu kenal diri tapi dok kenal diri. Dia sebenarnya reka-rekaan, mengatakan asyhadu dengan makna lihat. Kita di tempat kita maklum dah. Antara amalan ulama kita dulu yang dibuat oleh Tokku Tuan Besar, apa dia? Syahadah Tokku tu. Syahadah Tokku tu ialah syahadah pengertian kalimah syahadah. Dia pengertian kalimah syahadah yang diolah dan dihurai oleh Tokku Tuan Besar sejak Tokku tu. Apa kata dia? Asyhadu alla ilaha illallah artinya aku ketahui, aku i'tiqad dengan hatiku dan aku menyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkat Allah. Tengok dia. Ini orang alim ni. Ini orang yang alim. Orang yang tahu makna sebenar ni. Begitulah makna yang dimaksudkan dalam kitab-kitab Arab dengan makna asyhadu. Apa dia? Makna asyhadu aku mengetahui, aku tahu. Dan aku i'tiqad dengan hatiku. Dan aku nyatakan bagi orang lain. Ni. Asyhadu makna aku yakin, aku i'tiqad dan aku beritahu kepada orang. Ni kalau kita ni syahadah ni, kalau dituntut untuk kita bersyahadah, kita beritahu kepada orang bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu makna asyhadu betul. Makna a'taqidu, aku beriktikad. Bukan makna asyhadu ni makna tengok. Sebagaimana ajaran-ajaran sesat dia kata, siapa yang tak tengok Tuhan, tak tengok Muhammad, tidak sahlah syahadahnya, kerana dia belum bersyahadah dengan syahadah yang betul. Ni kalau ada jenis-jenis begini, hati-hati. Kalau ada hok dengar, hok ikut, hok faham gini, kena taubat, kena buang benda-benda ilmu begini supaya kita duduk dalam akidah yang betul-betul diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Baik. Maka Allah Ta'ala telah ambil daripada anak Adam ini penyaksian terhadap ketuhanan Allah Ta'ala di mana? Di Wadi Nu'man. Berlakunya lama dah. Sebelum kita dilahirkan di dunia ini, oleh ibu kita telah Allah Ta'ala ambil perjanjian. Bila begitu, hari Arafah ini hari untuk kita kenal hakikat diri kita siapa. Untuk kita kenal apakah tujuan kita diciptakan. Untuk kita kenal ke manakah matlamat kita akan pergi. Ini tiga soalan besar yang mana orang yang lahir ke dunia ini dia pasti akan bertanya dan kena tahu tentang tiga ni. Kalau tidak, dia tu seumpama binatang lain je lah. Kerana binatang ni tak ada matlamat.
dia makan nak kenyang perut, nikah kahwin, lepas tu beranak, mati gitu. Tetapi kita tidak hanya duduk di sini saja. Binatang-binatang Allah Ta'ala bangkit, ada yang dibangkitkan nanti di akhirat nanti, tapi dibangkit atas dasar untuk dikisos. Lembu dunia ni, lembu ada tanduk, gigi segok kawan dia hok tak ada tanduk, luka darah mati kot lah. Akhirat Allah Ta'ala akan bangkit balik hok lembu hok balah ni, Tuhan suruh kisah balik. Hok segok saing dia ni, hok tu tak ada tanduk, hok ada tanduknya hok kena segok. Hok kena segok tu segok balik saing dia. Lepas tu Allah Ta'ala akan beritahu, kunu turaba, jadilah kamu tanah. Binatang-binatang setelah selesai kisos, jadi tanah belaka. Jadi tanah belaka. Jadi hisab ni adilnya Allah Ta'ala hari akhirat. Sebab itu dalam Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Kenapa? Kerana hari itu akan adil seadil-adilnya. Tidak ada orang yang jadi raja yang buat keputusan kecuali Allah Ta'ala. Sehingga binatang pun dikisos, binatang dibalas balik perbuatan mereka kat dunia, Allah Ta'ala balik. Tetapi bila setelah selesai pembalasan itu, tak ada lah masuk syurga neraka, tak ada lah. Kunu turaba, jadilah kamu semua, jadilah tanah, jadi debu tanah. Maka apabila peristiwa itu ditengok oleh orang-orang kafir, orang kafir tengok lembu ni dibangkit lepas kisah jadi tanah. Yang ni yang kita dengar dalam surah An-Naba, amma yatasaalun wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku jadi tanah juga. Orang kafir bila tengok bahawa binatang ni tak masuk syurga neraka, tak ada lah hebat mereka masuk neraka, tak masuk neraka. Mereka ni binatang selesai kisah jadi tanah. Jadi orang kafir pun mengharapkan, alangkah baiknya kalau aku kat dunia tu Tuhan jadi haiwan juga, jadi binatang, akhirat nanti jadi tanah je, tidak perlu diazab dalam neraka. Jadi dalam kita mengenal hakikat diri kita ini sebagai hamba Allah, yang mana istilah yang biasa kita maklum bahawa siapa yang kenal diri, dia kenal Tuhan. Ini satu ungkapan yang perlu difaham dengan makna yang betul. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Makna apa siapa kenal diri, kenal Tuhan? Siapa yang mengenal dirinya dengan kehambaan, dengan kelemahan, dengan kedhaifan, maka dia kenal Tuhannya dengan ketuhanan, dengan kekuatan dan dengan keagungan. Man arafa nafsahu bil ubudiyyati arafa rabbahu bil uluhiyah. Siapa yang kenal dirinya dengan kehambaan, dia itu sifat hamba, maka dia tahulah bahawa Tuhan itu sifatnya sifat ketuhanan. Bila kita tahu kita ni lemah, kita tak mungkin ada di dunia sendiri, kita tidak ada daya upaya kecuali ada yang memberi kepada kita kekuatannya, maka kita tahu kita dan alam ini bukan berdiri dengan sendiri, tetapi kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Tuhan yang mencipta. Itu makna yang dikehendaki daripada kalimah itu. Bukan dengan makna siapa kenal diri dia kenal Tuhan sebab Tuhan tu macam diri dia, tapi lebih. Dia tak kata macam tu. Kalau macam tu nampak pelik kan? Dia kata Tuhan macam kita tapi Tuhan ni hebat. Tak betul. Tak betul. Siapa kenal diri, kata nak kenal Tuhan, tak payah cari jauh, tengok pada diri. Nak kenal Tuhan tak payah cari jauh, tak payah pergi jauh. Sebab apa? Tengok pada diri. Kerana siapa yang mengenal diri, dia mengenal Tuhan. Tengok pada diri ke tengok macam mana? Kalau dengan makna betul tengok diri kita ni, kalau kita tak ada taufik pada Tuhan, tak ada Tuhan ciptakan kita, tak ada Tuhan beri pada kita rezeki, kita tak akan wujud kat dunia ni. Kalau dengan faham tu tak apa. Tapi dengan faham, tengok tu, siapa nak kenal Tuhan, tengok diri. Tak payah pergi jauh. Sebab kalau kenal diri, ada tangan, ada kaki, ada ni, hak Tuhan lagi hebat, salah.
Jangan dengar dan jangan ambil ilmu hak gini. Sebab apa? Hak ni memang dak bawa ke syurga dah ni. Ia bawa pergi ke belah lain ni. Ia bawa pergi ke lain ni. Ilmu ini dak sapa ni. Orang hak pegang gini, ia kata sapa dak sapa. Ia sapa ke lain, sapa juga kata dak sapa kan. Yang nak kata sapa ke lain. Ia dak sapa ke tempat asal. Kerana apa? Kerana dia telah mengambil sifat ketuhanan dipasang pada diri, maka Allah Ta'ala kata al-kibriya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi ahad minhuma qasamtuhu wala ubali. Siapa yang ambil daripada sifat keagunganku ataupun sifat kebesaranku sikit, siapa yang cuba nak pakai sifat Tuhan pada diri dia, nak ambil sifat Tuhan pada diri, nak pakai walaupun sikit, Tuhan kata aku akan renjah getuh dia, aku dok kira. Makna apa? Orang begini memang antara orang yang pertamanya kita maklum dah, akidah yang sesat gini, akidah telah terkeluar pada Islam. Bahkan penyudah dan juga kesudahan ni su'il khatimah, Allah Ta'ala akan kenakan seksaan yang sangat teruk. Bukan sekadar akhirat, kat dunia pun Allah Ta'ala dah tunjuk. Na'udzubillah min zalim. Maka apabila hari sempena hari Arafah sebegini, Arafah mengajar kita untuk kita muhasabah diri. Kita ni hamba Allah. Kita ni sifatnya apa? Sebagaimana orang berhimpun di Arafah. Apa yang orang berhimpun di Arafah? Tak ada orang pakai pakaian jahit kecuali anggota keselamatan dan petugas-petugas yang mana dak buat haji. Dak buat haji lah. Segala manusia yang buat haji, buat ibadat, sama belaka. Maknanya kita ni sama belaka. Sama, hakikat kita sama belaka. Sebab itu la fadla li ajami li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada lebih orang Arab kepada orang Ajam kecuali dengan takwa aja. Tak ada lebih. Allah Ta'ala lihat dan pandang, bukan pandang pada rupa, bukan pandang pada keturunan, tapi Tuhan lihat kepada takwa. Tuhan lihat kepada takwa seseorang. Jadi Arafah mengajar kita bahawa manusia duduk Arafah ni baju putih belaka sama. Dan semua ni mengharapkan belaka. Mengharapkan belaka. Cuma zaman sekarang ni nak merasai ke pengalaman Arafah yang susah dan juga keperit, bukan perit lah kita kata, pengalaman kehambaan dan pengharapan tu, tu cabaran sikit kali ni. Terutamanya orang ada duit. Ada duit, duduk Arafah ni ekong. Kursi sedap ada kursi saya lagi. Kursi sedap ada kursi saya lagi ni. Nampak tak? Nak khabar sedap kursi ni tak apa, kerah kot ni, kerah. Kursi sedap ada kursi saya lagi. Ada pelayan buffet hujung meja sampai hujung meja tu. Ada pelayan hidang kopi, hidang air. Ini kemah-kemah mewah lah. Kemah-kemah mewah. Benda tu tidak salah. Tak ada lah benda tu mengurangkan pahala Arafah. Tapi kalau orang tu makan atau duduk itu tak ada masalah. Cuma hati dia macam mana? Hati dia adakah merasakan bahawa dia itu istimewa pada orang lain kerana dia dapat layanan, ataupun itu nikmat yang Tuhan beri, dia dapat rezeki duduk situ contohnya lah. Tak apalah. Tapi dia menganggap diri dia hamba Allah yang hina, hamba Allah yang dina, hamba Allah yang mengharapkan. Jadi kalau dalam nikmat gitu payah sikit. Ujian dalam nikmat ni payah daripada ujian dalam susah. Ujian dalam susah ni hamba sedar, cepat sedar. Dan cepat kembali kepada Allah. Tapi ujian dalam nikmat, hamba ni payah sedar. Dan payah ingat ke Tuhan. Itu cabaran orang yang berada di sana lah. Maka kita di sini, kita dituntut, walaupun kita tidak dapat peluang ke sana, hari ini kita ada amalan-amalan yang disuruh dan disunatkan untuk kita buat. Contoh yang paling jelas tadi, selepas daripada subuh, imam kita Dr. Syekh Kulit bertakbir. Jadi takbir ni ialah takbir muqayyad. Takbir muqayyad nama dia. Takbir muqayyad ialah takbir yang mengiringi semayang. Dah boleh baca takbir sejak daripada subuh Arafah dah. Makna tadi subuh tu dah boleh dah.
Bila pula Zuhur kat gi, lepas sembahyang Zuhur. Asar kat gi, lepas sembahyang Asar. Masuk maghrib malam raya, hak tu takbir mutlak atau takbir mursal. Mursal ni maknanya tak ada terikat dengan waktu tertentu. Tiap-tiap masa disunatkan takbir. Tetapi takbir pada hari Arafah dan 3 hari tasyrik sebelah, mula balik bila? Lepas daripada imam selesai sembahyang raya tu, boleh takbir balik sembahyang lepas tu selama 3 hari sebelah, 12, 13. Jadi takbir ini bukan sekadar pada sembahyang wajib, sembahyang sunat. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan kaki akan melaksanakan sembahyang sunat isyraq contohnya. Ada sikit masa lagi. Untuk masuk waktu selepas daripada waktu tahrim, kita pun dah boleh sembahyang duha atau sembahyang sunat isyraq. Lepas sembahyang sunat isyraq atau lepas tu kita nak buat duha pula. Lepas sembahyang duha, setiap lepas sembahyang sunat pun sunat kita bertakbir. Sunat takbir. Balik rumah, sembahyang pula rumah ataupun qabliyah zuhur nanti sunat takbir juga. Cuma kalau buat seorang-seorang lah, sebab masing-masing buat seorang-seorang, takbir secara perlahan ataupun secara kuat pun kalau tepat itu sesuai lah. Jadi ni dinamakan sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Bila bermulanya pada subuh 9 hari Zulhijjah ini Arafah. Kemudian lepas daripada malam kat gi start dia takbir mutlak berterusan sampai imam semayang. Lepas pada semayang tu mula balik takbir muqayyad balik. Zuhur, lepas tu asar, sampailah kepada hari ke-13 asar, dan asar itu kita bertakbir. Di situ tidak ada dah, lepas itu takbir selesai. Maknanya besarnya hari raya Aidil Adha. Hari raya ni lebih besar daripada hari raya Aidil Fitri. Lebih besar daripada Aidil Fitri. Kerana apa? Kerana peluang buat ibadat tu banyak. Dan juga kita dituntut bagi mereka yang sembelih ini tidak memotong kuku, rambut dan bulu-bulunya yang ada kecuali setelah disempurnakan sembelih tu. Sembelih, lepas sembelih barulah kita boleh untuk potong kuku dan seumpamanya. Dan kita juga disunatkanlah untuk nanti bagi yang masuk korban, syarat sah korban ni. Syarat sah korban mesti sebahagian daging tu, sebahagian daging yang kadar yang biasa boleh orang makan. Kita kata 0,5 kilo ke atas lah. 100 gram sikit sangat. Orang beri cotek tu 4 ruas jari banyak ni beri ke orang. Jadi kita nak buat ibadat ke kita nak buat apa ni? Kalau nak beri tu beri, makna sekadar orang kata padang makan sekali berapa, makna 0,5 kilo lah kot ke berapa kilo, 0,5 kilo lah, 0,5 kilo ke atas tu okey lah, makna sekali makan tu beri. Kena beri juga hak metah, kena beri kepada fakir miskin. Beri kepada fakir miskin. Ini syarat untuk ibadat korban kita, bahagian korban kita sah. Nak gula belaka boleh lah, jadi jamu gula je lah. Tak ada pahala korban. Nak dapat pahala korban, ambil kena ada juga sikit, walaupun seorang beri kepada seorang fakir miskin. Dan begitu. Dan kebetulan lah ada terjadi tempat lain. Ada semalam saya ceramah di satu tempat tu, lembu di wak turung tu, molek ada turung-turung tu lembu melompat naik balik atas lori. Lepas tu orang wak turung balik. Lepas tu kita tengok petang tu cokeng kaki ke atas, mati. Siapa nak kena ganti? Tuang ada dah tu nama, ada dah nama situ. Lembu tu ada nama dah. Jadi buat turun daripada lori tu, dak lama lepas tu petang tu mati. Orang duk tekan perut nak hidupkan balik. Mati terus ni kalau maknanya tahu dak sihat ataupun tahu tu nak sembelih, dak nak sembelih. Dak nak sembelih, nak makan lagi pun dak. Mati cokeng kaki ke atas. Siapa yang bertanggungjawab? Di sini kita kena tengok. Kalau yang ada pihak pengurusan yang menguruskan lembu-lembu tadi tu, menguruskan lembu-lembu tadi tu, pihak tersebut
berniaga lah kita kata. Ambil keuntungan, dia urus dan dia ada untung. Makna kita berurusan dengan orang yang mana ada berniaga dengan membeli daging korban ni, maka pihak tersebutlah ia kena ganti. Tapi kalau tak ada pihak tertentu yang ambil untung, contoh kita minta tolong untuk Bilal cari lembu, kita wakil ke dia cari lembu, dia wakil saja, tak ada ambil apa untung, tak niaga benda, bukan. Mati, hak tu kita kena tanggung. Hak tu kita kena tanggung. Tapi sebelum tanggung itu kena fahamlah, benda itu sebenarnya tanggungjawab juga apa yang telah dipersetujui dengan tokel lembu. Kita setuju tokel lembu ke mana? Nampak tak? Kena uruhlah tu dengan tokel lembu dulu. Tokel lembu nak ganti ke mana? Tak. Kalau dah luar daripada tanggungjawab tokel lembu. Contohnya kalau lembu tu memang masalah betul, mati, maknanya masalah tu mungkin berada awal lagi kat kandang. Maka hak tu tengok bincang molek lah. Makna tokel lembu ganti hak lain. Hak tu hak moleknya. Kalau tidak, anda kata luar tanggungjawab dah. Contoh dia atur awal dah. Atur awal kat tempat kita, lepas tu kita boleh mati. Hak tu tanggungjawab orang hak beli tu. Sebab apa? Sebab dah habis. Kalau konsep khiyar pun dah habis dah khiyar. Kalau lebih 3 hari contohnya. Hak ni petang baru awak turun, lepas tu tengok tengah hari awak turun, petang awak tu nampak mati dah. Ni kena urus molek dengan pihak yang membekalkan lembu itu. Kemudiannya kalau dah ada tu boleh gantilah. Boleh gantilah bahagian orang hak masuk 7 orang ni. Kalau tidak, kalau orang tu hanya wakil tolong beli, tiba-tiba mati katakanlah, maka hak masuk bahagian tu kira habis duit dia. Nak korban juga kena bayar pula hak lain. Siang pula. Kena bayar pula hak lain. Ni kena tengok siapa yang bertanggungjawab. Sebab itu kalau salah buat jadi baloh. Kita nak buat ibadat, akhir-akhirnya boleh dosa. Maka kena hati-hatilah dalam ibadat ni, bahawa jadikan ibadat kita lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala terimanya, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tidak nak kepada daging dan juga darah tu, tak siapa ke Tuhan, tetapi Tuhan nak takwa daripada kita. Sekadar itulah untuk kesempatan pada pagi Arafah ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap tu daripada kekurangan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.